Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada Tuan Imam. Saya pun tak sempat nak tanya nama Imam kita. Cuma diperkenalkan tadi Imam muda lah, Imam yang kedua. Terima kasih kerana memperkenalkan sedikit sebanyak tentang diri saya. Tapi habislah rahsia dah bocor. Isteri seorang, anak baru 7. Sebenarnya saya kerap juga ke Melaka tahun ini. Jadi isteri saya pun dah mula curiga, betul ke pergi ceramah ke pergi menikah. Saya kata saya bukan pergi ride ke Thailand, saya pergi Melaka okey. Melaka Alhamdulillah, sejak semenjak ni saya tengok majlis ilmunya meriah. Macam-macam tuan guru yang hadir ke negeri Melaka, habaib dan sangatlah seronok bila datang ke Melaka. Sebab lepas ceramah biasanya makan ikan bakar. Jadi malam ini ada ke? Baik, seterusnya kepada pengerusi masjid. Tadi pun saya terlupa nama pengerusi dia. Tuan Haji Azizul. Seterusnya kepada timbalan pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, pegawai masjid. Dan di Melaka ni ada satu istilah yang tak ada di negeri lain, iaitu pegawai syarak. Negeri lain tak ada istilah tu. Terusnya kepada pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini, yang YB. Saya tengok di sini ramai YB. YB itu maksudnya yang bersandar, yang bersara, yang besar, yang berkhidmat. Itu maksud YB. Dan saya tak bukan beli dan bukan marah kepada orang yang bersandar. Saya puji. Sebab apa? Sebab bila bersandar ni maknanya dia pandai cari parking. Dia akan tahan lama sikit dibanding dengan orang yang tak ada tempat bersandar. InsyaAllah ceramah kita anggaran dalam 3 jam. Kepada yang bersandar tu insyaAllah dia tahan. Yang tak bersandar yang saya risau ni. Baik, seterusnya kepada ayah ibu, pakcik makcik, pak haji makji, pak long maklum, pak ngah-ngah, pak lam-maklang, pak sumak-suk, pak ndak-mak-ndak, pak unggil, mak unggil. Sini dia tak panggil istilah macam tu, pak unggil, mak unggil. Anak tunggal dia panggil pak unggal. Jangan panggil penanggal udahlah. Itu maksud dia lain pula. Seterusnya kepada abang kakak, adik-adik, kawan-kawan muslimin dan muslimah, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu nak buat sound check dulu. Suara okey tak? Clear tak? Jelas tak? Belakang boleh dengar tak? Ibu-ibu boleh? Okey, mungkin sebab suara hujan yang turun kot dah lebat, dia jadi tak berapa dengar. Tapi jelas belakang. Baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah, terima kasih Allah kerana memilih kita berada di rumah Allah, tempat yang paling baik kata Nabi di dalam sebuah negeri, sebuah tempat, sebuah daerah, itu ialah masjidnya. Jadi kita berada di tempat yang terbaik, yang termulia. Kita
bersyukur kerana Allah memilih kita, tambah-tambah pula di dalam cuaca yang hujan ni kita pun jadi terkepung, nak balik pun payah juga ni. Itu yang untungnya buat ceramah dalam hujan. Jadi jemaah pun nak balik pun tak boleh, jadi terpaksa duduk jugalah. Tapi dalam keterpaksaan itu, betul lah orang yang berada dalam majlis ilmu kerana dipayungi oleh para malaikat dan duduk dalam taman syurga. Mudah-mudahan ini satu kita kata permulaan, ataupun satu apa kita panggil, satu tempat yang baik untuk kita ditempatkan di tempat yang terbaik nanti, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum tu kita doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Lagi sekali, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang pendek yang diajarkan oleh Nabi bila hujan. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sayyiban nafi'an. Jadikan hujan yang turun hujan yang memberi manfaat. Jadi kalau kita bila hujan turun mengungut, menghangat, lagi teruk daripada katak. Pasal apa Nabi kata katak bila selepas hujan dia akan berbunyi. Bunyi katak macam mana? Ong-ong, gerek-gerek, lebih kurang itulah. Kata Nabi itu suara tasbih, suara zikir mereka kepada Allah kerana bersyukur menurunkan hujan. Jadi kalau kita merungut, baru lepas basuh kereta, baru lepas basuh kain, dah hujan pula katanya. Jadi lagi teruk daripada katak. Dan orang yang lebih teruk daripada katak ialah orang yang membunuh katak. Sebab kata Nabi bila lepas hujan dengar bunyi katak, ada yang unsing. Bising betul katak ni. Dia keluar rumah, dia ketuknya semua katak-katak tu tadi, mampui katak tu, mati katak tu. Haram hukumnya, berdosa kerana membunuh katak. Jadi kalau kita ingat-ingat balik dulu zaman budak-budak dulu, memang banyaklah yang buat kerja tu. Tapi dah besar ni, dah berilmu ni, InsyaAllah tak ada lagi yang buat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi tuan-tuan ni, malam ini tajuknya kalau tengok dalam poster, andai ini Ramadan terakhir. Jadi saya pun risau juga nak ceramah tajuk ni. Sebab bila sebut terakhir, takut lepas ini maknanya sama ada dua lah, kiamat kecil ataupun kiamat besar. Bila kata kiamat kecil, matilah. Yang kedua kiamat besar, maknanya yang betul-betul berlakunya kiamat. Dan memang kita dengar-dengar pun cerita tentang dekatnya kiamat ni dah macam-macam cerita dah. Dan saya rasa masjid ini masjid yang pertama sejak saya ceramah ni, yang pertama ceramah tajuk Ramadan. Belum ada masjid lain lagi yang saya ceramah tajuk Ramadan. Masjid lain masih lagi tajuk Isra dan Mi'raj. Besok pun ceramah di masjid di Melaka ni juga masih lagi tajuk Isra dan Mi'raj. Jadi masjid ini masjid yang pertama di Melaka. Kemudian saya tanya kawan-kawan saya di negeri lain, dah ada tak ceramah Ramadan? Dia orang kata belum. Maknanya ini yang pertama di Malaysia. Saya tanya dengan kawan-kawan saya di luar negara, dah start tak ceramah Ramadan? Dia orang kata belum lagi. Jadi masjid ni yang pertama di dunia. Saya belum tanya kawan saya di planet lain pula. Jadi tahniah kepada pihak masjid kerana ini ceramah yang pertama berkaitan dengan Ramadan. Bermaksud masjid ini lebih advance lagi. Persediaan untuk menyambut Ramadan ni kita kata excited, teruja, tak sabar-sabar nak menyambut kedatangan bulan Ramadan yang disebut sebagai Ramadan nasib baik di sini sebut betul Ramadan Al-Mubarak. Di tempat lain ada yang sebut Ramadan Al-Murtaqa. Bunyi nak dekat sama. Mungkin dia teringat Murtaqa, jadi dia sebut Ramadan Al-Murtaqa. Jadi Ramadan Al-Mubarak artinya Ramadan yang melimpah ruah dengan keberkatan. Sebab itu kita masuk aja bulan Rejab,
Bila imam kita baca doa bunyi macam doa makan, kita sangka imam kita dah lapor ramanya, lepas je solat doa makan, lepas je solat doa makan. Apakah imam baca doa makan ni dah lapor sangat ke? Rupanya pangkil dia sama macam doa makan. Allahumma barik lana. Sambung. Apa dia imam baca doa bila masuk bulan Rajab? Kita ni mungkin katalah tak tahu, kita tukar amin lagi. Imam baca Allahumma barik lana. Sambung. Fima razaqtana wa qina azaban nar. Pandai. Jadi jemaah pun nampaknya dah lapor juga. Maknanya ceramah malam ini kita tak boleh lama lah, pasal jemaah dah lapor. Kita berhenti sampai Isyak. Boleh? Kau lajak sikit pun sampai pukul 9. Boleh? Boleh? Kalau lajak sikit lagi 9 subuh boleh? Kalau ceramah rasa sedap kan 9.30 boleh? Boleh saja cakap je dah jujur. Boleh Ustaz, boleh pula. Baik, tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk saja bulan Rajab, imam baca doa Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan Rajab pun dah berlalu. Rasanya alhamdulillah kita semua telah mendapat banyak keberkatan daripada bulan Rajab. Kerana kata ulama, bulan Rajab ialah bulan bercucuk tanam. Bermula daripada bulan Rajab lah kita kena praktis amal soleh, supaya bila masuk bulan Syaban dah biasa. Masuk saja bulan Ramadan dia jadi terbiasa. Kemudian kita minta doa pula, imam minta pula doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Dan kita sudah pun masuk ke dalam bulan Sya'ban. Kita dah masuk berapa Sya'ban? 11 dah malam ni malam ni dah masuk 11 Sya'ban. Jadi maknanya lagi 19 ataupun 18 hari kita akan bertemu dengan Ramadan. Maknanya lagi beberapa hari kita akan masuk pula nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Nabi. Bila sebut isteri kesayangan Nabi ni dia ada dua. Satu, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri pertama, pun isteri kesayangan Nabi. Bila sebut isteri, bila sebut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pun isteri kesayangan Nabi. Kalau nak tanya yang mana satu yang paling Nabi sayang, siapa tahu? Khadijah ke Aisyah? Jawapannya dua-dua. Kita kata yang paling Nabi sayang mesti salah satu. Mana boleh kata dua? Jawapannya dua-dua juga. Sebab ada ulama kata Nabi paling sayang Sayyidatina Aisyah. Hujahnya kerana Nabi wafat di atas seribaan Sayyidatina Aisyah, di dalam bilik Sayyidatina Aisyah dan di dalam rumah. Dan Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Iaitulah di makam Rasulullah, tempat yang kita selalu ziarah di Masjid Nabawi. Bila kita lalu dekat depan Raudhah tu, kemudian kita bagi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di manakah makam Rasulullah? Di dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Jadi itu hujah yang kuat mengatakan Nabi paling sayang Sayyidatina Aisyah, dan dia isteri yang paling muda, yang anak dara. Dan ulama pula mengatakan yang paling Nabi sayang ialah Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Sebab Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah 25 tahun usia perkahwinan baginda dengan Khadijah, tidak berkahwin dengan wanita yang lain. Nabi tidak bermadu sehinggalah Sayyidatina Khadijah wafat. Selepas kewafatan Khadijah baru Nabi berkahwin dengan isteri yang lain. Dan sepanjang perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bila dah wafat Nabi sedih dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang lepas kita cerita. Kemudian bila bersama dengan isteri-isteri yang lain, Nabi selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Satu hari Sayyidatina Aisyah cemburu. Dia kata, apa ni kan tak habis-habis Kak Jah ni abang sekarang kat rumah Ejah tau. Abang lu sebut Kak Jah tu dah tak ada dah. Orang yang tak ada yang dikenal katanya. Kan? Lalu kata Nabi, payah benar aku nak melupakan Khadijah.
kerana terlalu besar jasanya kepadaku dan kepada Islam. Ustaz, Nabi cakap perak ke? Itu ahli bahasa. Antaranya kata Nabi, dialah yang mengimaniku dikala orang lain mengkufuriku. Banyak sangat orang tolak dakwah aku, tapi Sayyidatina Khadijah, dia terima dakwah aku. Dia wanita pertama beriman dan dia sokong, dia support aku. Dikala banyak juga isteri-isteri pada hari ini yang tidak sokong suaminya. Sebab itu kejayaan seorang lelaki sebenarnya bergantung kepada isteri. Jadi kepada ibu-ibu yang ada kat belakang yang bergelar isteri, sokonglah suami, bagi semangat kepada suami. Ada seorang penceramah di Indonesia, dia kata kejayaan seorang pria itu bergantung kepada istrinya. Bila mana istrinya menjadi tulang belakangnya, maka lelaki itu berjaya. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, jika seorang istri pun boleh membuatkan suaminya berjaya, jika ada 2 istri lebih berjaya. Jika ada 3 istri lebih berjaya-jaya, jika 4 istrinya ke Putrajaya. Contoh, nampak orang perempuan senyum je, saya bayangkan. Maknanya orang perempuan sini semuanya solehah. Dia bagi isteri ke suami dia kalau nak kahwin. Jadi beruntung, bertualah jemaah yang lelaki di sini kan. Baik, jadi cerita hadis Nabi tadi tak habis lagi tu. Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, aku tidak pernah tengok Nabi Muhammad Rasulullah berpuasa sebulan penuh melainkan Ramadan. Dan aku tidak pernah tengok Nabi berpuasa sunat paling banyak melainkan dalam bulan Sya'ban. Jadi maknanya kata ulama, Nabi tidak berpuasa direct 3 bulan. Rejab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. 3 bulan Nabi puasa direct. Tidak, Nabi tidak berpuasa demikian. Yang penuh sebulan iaitu hanya Ramadan saja. Adapun bulan Sya'ban paling banyak Nabi berpuasa sunat. Bulan Rejab banyak sikit. Bulan Sya'ban banyak. Tapi tak penuh, tapi banyak. Kemudian pada bulan Ramadan penuh sebulan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa sebulan. Dan turunnya ayat diwajibkan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, iaitulah turunnya pada bulan Sya'ban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan, difardukan ke atas umat terdahulu daripada kamu. Dengan berpuasa itu kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, berbaki lagi 18 hari kita akan bertemu dengan Ramadan. Siapa boleh bagi jaminan dia pasti confirm boleh sampai bulan Ramadan, maknanya tak mati. Sebab kita minta supaya berkat bulan Rejab, berkat bulan Sya'ban, sampai jejakkan kaki ke dalam bulan Ramadan. Dapat sampai, dapat jejak, mati pun tak apalah Ustaz. Dia kata mati bulan Ramadan pun tak apalah, janji sampai bulan Ramadan. Kita pun tanya balik, Ramadan tahun ini ke? Bukan, Ramadan 40 tahun lagi. Ingatkan mati Ramadan tahun ini, kalau boleh nak 40 tahun lagi Ustaz. Jadi maknanya apa dia tuan-tuan ya? Siapa boleh bagi jaminan dia akan sampai, dia tak mati sehingga bertemu dengan Ramadan? Ada tak? Siapa boleh jamin? Ustaz, saya ni tulang besi urat dawet, insya-Allah. Kami yang duduk di Melaka ni semua kerja-kerja kampung Melaka ni, tiap-tiap hari keluar-keluar, hari baru je lepas cek kita punya prestasi kesihatannya, alhamdulillah. Jantung okey, cemani okey, lambung okey, gout okey, semua penyakit tak ada. Alhamdulillah, sihat. InsyaAllah sampai ke dalam bulan Ramadan. Jamin, confirm. Boleh tak kita jamin?
Jawapannya tidak boleh jamin. Sebab apa? Sebab mati tidak mensyaratkan tua dan mati tidak mensyaratkan sakit. Bila-bila masa, anytime. Muda-muda pun boleh mati, sehat pun boleh mati, di mana pun boleh mati. Baru ni waktu saya ceramah jelajah aman Palestin punya program lah, yang di Melaka ni pun banyak kali. Dalam bulan Ramadan ni pun saya ada lagi ceramah yang dibawa oleh Aman Palestin. Dan bila saya kata jom kita pergi Palestin, ziarah Masjidil Aqsa, sempena Isra dan Mi'raj baru ni, kita kempen supaya mau kita pergi ziarah Masjidil Aqsa. Jadi ada jemaah kata, Ustaz, nak soalan dia, boleh ke pergi? Nak buat apa pergi? Nak mencari naik kan? Boleh ke pergi? Nak buat apa pergi? Kalau pergi nak mencari naik, dia punya ayat, dia tak tahu orang Melaka faham mencari naik kan? Jadi maksudnya ramai yang beranggapan bila pergi ziarah Masjidil Aqsa, bila pergi Palestin itu tak boleh, bahaya, dan kalau pergi pun mencari naik. Maksud mencari naik itu pergi sana orang kena tembak. Baik kita duduk je dekat kampung Malin yang selamat, seolah-olahnya macam kita duduk di sini tak mati, padahal boleh mati tercekik, boleh mati lemah, boleh mati aksiden, masa dia ceramah pun boleh mati. Apa tanda orang yang mati ketika mendengar ceramah? Matanya pejam. Jadi siapa yang sekali mata tengah pejam, itu tanda kematian. Jadi lebih baik buka dulu mata, dah habis ceramah nanti baru pejam mata balik kan. Tapi kadang-kadang ada yang khusyuk, itu yang menyandor tu, yang senang khusyuk. Yang masa dengar ceramah pejam je matanya. Bila kawan gerak dia dah nak habis ceramah, Din, boleh bangun Din, ceramah nak habis dah, Din, boleh hidup lagi. Pasal walaupun tak keluar bunyi orang, bunyi lembu, tapi tanda-tanda masih bernyawa lagi. Jangan kita gerak dia, Din, boleh, Din, menguik pun tak, bunyi pun tak, itu dah mati dah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita minta dalam masa terdekat ni, doa kita ialah minta sampai ke dalam bulan Ramadan. Baik, soalan, kenapa nak minta sampai dalam bulan Ramadan? Sebab bulan yang kita nak jumpa ni adalah bulan yang sangat istimewa, disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Bulan semua ada berapa? 12. Macam mana cara nak tunjuk 12? Itu 8, 12 bulan. Kalau kalender Masihi 12 juga, Januari sampai Disember. Kalau suruh sebut, orang Perak kata lancor cayo. Jangan kata mencarut pula kan, lancor kan. Tapi kalau orang Melaka sebut, saya rasa lagi bunyi carut. Lancor tu mana? Lancar. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kemudian cayo. Cayo tu mana? Ingat bulan Masih, tapi suruh sebut bulan Hijrah, bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, terkebir-kebir, terkedip-kedip, terbenak-benak nak menyebutnya. Pasal apa? Kita tak biasa gunakan bulan-bulan Islam. Baik, jadi apa dia? Bila sebut bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baik, bulan Ramadan bulan keberapa dalam kalender Islam? Bulan keberapa? Tuan-tuan, kalau saya tanya tu, jawablah ya. Sebab cara saya tu nampak macam ceramah kat budak-budak kan. Saya kan ustaz budak-budak. Siapa yang selalu tengok saya dalam TV, saya banyak rancangan kanak-kanak. Kan, hai adik-adik, apa khabar? Tu yang saya buat macam tu dalam TV tu kan. Sebenarnya pukul 2 pagi cakap sorang-sorang depan kamera macam orang gila. Assalamualaikum, apa khabar adik-adik? Itu dalam TV tu. Sebenarnya rekod tu pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, pukul 12, cakap depan kamera sorang-sorang. Sebenarnya saya pun taklah kecil sangat macam dalam TV tu. Jadi berlakon macam macam gedi-gedi sikit lah pasal rancangan kanak-kanak. Baik, kat mana tadi? Lupa dah. Apa soalan dia? Bulan Ramadan bulan berapa dalam kalender Islam? Bulan
Bulan apa? Tengok, kena kira lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan 9. Siapa sebut bulan 8 tadi? Nampak penuh salah. Oh, adik tak apa, mencuba kan? Jadi bulan Ramadan bulan 9 dalam kalender Islam. Kalau mengikut kata ulama tuan-tuan ni, kenapa namanya Ramadan? Jadi orang Arab dulu bukan sahaja bagi nama, dia ada bersempena, iaitu cuaca pada bulan tersebut panas terik. Itu yang pelik tuan-tuan ya. Padahal bulan Ramadan tu bulan yang diwajibkan puasa. Sepatutnya bulan Ramadan ni Allah bagilah cuaca sejuk kan, tapi masa bulan Ramadan pula panas terik, hangat hijau. Ya, bila kita pergi ke negara Arab, bulan Ramadan panas terik. Tapi sebenarnya kemuncak kepada panas ni musim haji tu, itu lagi panas, 40 hingga 50 darjah Celsius. Cuma di negara Arab ni yang kita peliknya, dia punya panasnya panas kering. Di sana panas kering. Yang kita di sini panas lembab. Maknanya bila panas kita berpeluh. Kalau tak pakai deodoran memang ketiak bau kepam, ketiak bau pahit, angkat takbir orang sebelah muntah. Itu kalau di tempat kita ni. Tapi kalau di sana dia punya panas kering, kita cari peluh tak ada. Mana pergi peluh ni? Rupanya elok keluar je peluh, matahari dah sedut. Dah tak ada berpeluh dah. Ada juga peluh sikit-sikit kan. Pengalaman kita pergi ke negara Arab, buat haji, buat umrah. Baik, jadi tuan-tuan, Ramadan itu namanya panas terik. Kemudian kata ulama juga, Ramadan bermaksud membakar. Maksud membakar itu ialah nak membakar semua dosa-dosa kita. Kita ni kan banyak dosa, 11 bulan macam-macam dosa yang kita buat. Saya teringat ceramah Ustaz Datuk Ismail Kamus. Keluar-keluar rumah dah berdosa dah. Lama yang duduk di Melaka ni rasanya banyak dosa ni. Sama macam di biar pun kan. Pasal apa? Banyak nampak amoy. Siapa di sini tak biasa tengok amoy pakai seluar pendek kan? Tapi yang herannya, amoy yang pakai seluar pendek ni licin, tak ada pakut kan. Saya pun bukan tengok, tertengok. Dekat Melaka banyak tertengok. Bila tertengok, terlama pula, terbeliak pula. Alamak kan, itu namanya rezeki. Rezeki jangan ditolak, tak tengok membazir pula. Tu kata Datuk Ustaz Ismail kamu dia punya pantun dia. Rezeki jangan ditolak, tak tengok membazir pula. Sebab kata Nabi, pandangan pertama yang kita tak boleh nak kita kata tak boleh nak apa? Elok. Pasal kita nama pun rufi'al qalam, diangkat pen, tidak dikira sebagai salah ataupun berdosa. Kerana terlupa, tertidur, benda yang tak sengaja. Jadi kata Nabi kepada Sayyidina Ali, pandangan pertama lak bagimu, rezeki kamu lah. Nak buat macam mana? Tak dapat nak elok, dia melintas. Kita berhenti traffic light, dia lalu kan. Itu yang banyak pakcik-pakcik kena cubit dengan makcik kan. Makcik-makcik di belakang tu dia suka mencubit. Cubit pula tempat yang sama, lama-lama dah jadi tanda lahir, hitam dekat satu tempat. Jadi kalau nak cubit, tukar-tukar tempat kan. Ni kadang-kadang cubit setempat dekat peha tu, kita tengok lama-lama dah hitam macam tanda lahir. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, macam-macam dosa lah kalau kita nak cerita yang namanya dosa. Dan tidak ada di kalangan kita yang boleh mendakwa dia tidak berdosa. Sebab Nabi sendiri sebut, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan at-tawwabun, ialah mereka yang bertaubat. Taubat ada 3 syarat utama dia: menyesali perbuatannya, mohon ampun kepada Allah, dan berazam tidak melakukannya lagi. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, Nabi tak kata orang yang baik itu ialah orang yang langsung tak ada buat salah, yang langsung tak ada berdosa. Tak, Nabi kata orang yang baik itu ialah orang yang buat salah tetapi dia bertaubat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, jika seorang hamba itu dah
berdosa, kemudian minta ampun, kemudian buat dosa lagi, minta ampun lagi, buat dosa lagi, minta ampun lagi, sehingga kan periwayat hadis kata apa dia, aku pun tak tahulah berapa kali yang disebut oleh Nabi buat salah minta ampun, buat salah minta ampun, buat salah minta ampun. Nak ceritanya betapa pengampun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang orang buat salah dengan kita, ya, sekalipun kita dah tak nak maafkan, kan? Macam mana dia bunyi apa? Belum? Bukan? Sini kan kalau dah masuk waktu kena berhenti ke tak? Boleh terus? Okey. Saya kena tanya masjid, kadang-kadang masjid tu nak suruh berhenti, ya. Okey. Kat mana tadi? Kadang-kadang orang buat salah dengan kita, baru sekali kesalahan kita dah tak nak maafkan. Bila kita kata dah bunyi, baru sebut dah bunyi dah. Boleh terus dah tak nak maafkan. Bila kita tanya dengan dia, kenapa tak nak maafkan? Tak ada, aku tak nak maafkan. Dia buat salah dengan aku. Yalah, besar mana salah, sakit hati. Tak sempat tanya dia, sakit hati. Yalah, sakit hati tak mana sampai ke tulang hitam. Dia punya sakit hati dia sampai ke tulang hitam. Kita pun tanya balik, tak mana tulang hitam? Aku tak tahu, tapi sakit hati lah sampai tulang hitam, ya? Aku tak nak maafkan dia. Sampai macam tu sekali. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, besar mana pun kesalahan hamba-Nya, ya, jika dia datang sejengkit, Allah datang sehasta. Jika dia datang berjalan, Allah datang berlari. Dia datang dengan dosa yang seluas sebesar gunung, ya, Allah datang dengan keampunan yang lebih besar daripada langit dan bumi. Maknanya Allah Maha Pengampun. Yang kita ni aja yang suka menyimpan, tak nak memaafkan. Sedangkan kata Nabi, orang yang paling baik ialah orang yang memaafkan orang lain. Nabi kata, kalau bergaduh jangan lebih 3 hari. Yang ada tak di kalangan jemaah kita ni yang tak bertegur sapa, ataupun yang bermasa muka? Mesti ada. Bukan kata orang luar, sama-sama AJK masjid, sama-sama jemaah dengan AJK, malah aku salam dengan pengerusi, menyampah aku, kan? Dia gaduh dengan pengerusi, tak ngam dengan pengerusi, tak ngam dengan AJK, sesama jemaah. Padahal kita tiap-tiap hari dengar kuliah, ya. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, jika ada perbalahan, jika ada pertengkaran, pergaduhan, ya, jangan lebih daripada 3 hari. Kemudian kata Nabi, siapa yang mula tegur dulu dan minta maaf dulu, dia yang paling baik. Tak ada, saya tak nak minta maaf, dia yang salah, dia kena jumpa saya. Kan kita selalu anggap macam tu. Sedangkan salah ke tak salah ke, siapa tegur dulu, siapa minta maaf dulu, dia yang paling baik. Dan itulah yang paling berat untuk dilakukan. Dan bila benda itu berat, maka ganjaran pahalanya besar. Jadi bila nak masuk bulan Ramadan ni, tuan-tuan, maka eloklah kita bermaaf-maafan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ialah Syahrul Ukhuwah, bulan persaudaraan. Nanti dalam bulan Ramadan, insya-Allah hubungan persaudaraan kita akan lebih erat, lebih kuat, lebih rapat lagi. Tambah-tambah hubungan kekeluargaan. Yang mana ada, kita kata satu masa kita makan serentak, kan? Makan serentak, makan apa ni, sahur pun kita makan sama-sama. Kemudian makan berbuka pun kita makan sama-sama. Tak boleh makan dulu, kemudian dia mesti makan sama. Masuk je waktu, terus makan. Ya, dan kata Nabi, orang yang sentiasalah berada dalam kebaikan selama mana, ya, orang yang menyegerakan berbuka. Maksud segera berbuka ni bukan berbuka pukul 5. Ya, berbuka bila dah masuk waktu maghrib. Dengar aja, ya, masuk waktu Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Maka kita pun terus makan. Cuma dalam bab terus makan ini, kata ulama, ada 2 maksud. Yang pertama, maksud dia ialah bila azan terus makan, ataupun bila azan tu baca doa dulu. Ada ulama kata azan tu terus makan, maknanya baca doa seminit sebelum azan. Suruh anak-anak baca doa. Tapi jangan suruh yang sekolah tadika. Yang sebab sekolah tadika dia baca terjemahan sekali.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita pun dengar dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya dia takbir lagi. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau beri kepada kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Kita ingat dah boleh makan, rupa ada lagi. Terima kasih cikgu, terima kasih kawan-kawan jemput makan semua. Lama, bila pula nak makan? Lambat pula jadinya. Jadi baca doa tu siap-siap. Lepas tu bila azan terus ngap aja. Dia kata baca doa dulu siap-siap. Kemudian bila azan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula ada jemaah di sini kata, ustaz, saya kalau azan saya tak makan lagi. Saya tunggu sejam selepas azan. Kenapa? Saya nak dapat pahala lebih, kan? Sebab saya nak lewatkan berbuka. Jadi bila saya lewat berbuka, maknanya saya puasa tu lebih lama daripada orang lain, maka besarlah pahalanya, banyaklah pahala saya dapat. Itu bukan cerdik, itu tengin namanya. Kan? Sebab Nabi yang suruh bila masuk saja waktu, kita terus berbuka. Orang yang berbuka lewat, tidak ada ganjaran pahala lebih diberikan kepada orang yang berbuka lewat. Malah kata ulama, secara automatiknya dikira dia sudah berbuka. Katalah berbuka 7.30, masuk maghrib 7.30, dia berbuka 8.30. Pada pukul 7.30 tu dia dikira sudah berbuka secara automatik walaupun dia tidak makan. Jadi tuan-tuan ni, sebab itu bila nak masuk bulan Ramadan ni, antara persediaannya kata ulama ialah persediaan ilmu, supaya bila kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita melakukan ibadah dengan ilmu, tak sama dengan orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ataupun dia panggil orang jahil, ataupun dipanggil abid, orang yang beribadah tetapi tidak berilmu. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tak sama nilainya, pahalanya, ganjarannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faqih, yang faham, yang alim, yang tahu tentang hukum hakam, bila dia melaksanakannya sangat ditakuti oleh syaitan berbanding 1000 orang yang beribadah dalam keadaan jahil. Sebab apa? Sebab syaitan lebih mudah menyesatkan orang yang beribadah tanpa ilmu berbanding orang yang berilmu. Walaupun orang berilmu itu hanya seorang saja, orang yang beribadah 1000 orang. Walaupun orang yang berilmu itu tidur, orang yang beribadah itu sedang solat 1000 rakaat. Mana lebih besar pahalanya? Yang berilmu tidur, yang jahil beribadah 1000 rakaat dia solat. Besar lagi pahala orang yang berilmu tidur. Dia mendengkur pula dekat apa ni? Dekat sebelah. Orang yang sebelah ni tadi solat 1000 rakaat. Tapi syaitan mudah menyesatkan dia. Orang yang alim tadi tidur tu, tidur dalam keadaan berilmu. Apa maksud tidur dalam keadaan berilmu? Bila masa pula dia berilmu masa tidur? Itu yang kita kena mengaji tu. Apa maksud orang alim yang tidur dalam keadaan berilmu, pahala dia lebih besar daripada orang jahil yang beribadah. Baik, jadi bukan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bila nak masuk bulan Ramadan, kita semua kena berniat. Berniat puasa. Setiap amalan mestilah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dinilai berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu akan dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi kita bila nak masuk bulan Ramadan ni, niat kita apa dia? Niat kita kerana Allah. Kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan berpuasa sebulan Ramadan mengikut apa yang telah diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi ada juga orang yang berpuasa ni dia niat dia nak kurus, nak diet. Kan? Hari ni tuan-tuan ada kawan-kawan saya yang tengok dah kurus dah. Pasal apa? Pasal dia puasa daripada makan nasi. Selama hari ni yang punca kita jadi perut buncit ni, perut besar ni sebab makan nasi. Cuma orang Afrika je yang kita tengok perut dia besar.
Kan, yang itu bukan pasal banyak makan. Kadang-kadang kita tengok dalam berita tuan-tuan ya, kebuluran di Afrika. Kebulu apa, pokok dia buncit. So kalau cucuk jarum tu terbang macam belon. Pasal pokok dia penuh dengan angin ya? Tapi kalau orang Malaysia yang pokok buncit, dia cucuk pokok dia dengan jarum. Apa yang keluar? Lemak yang keluar kan? Pasal kita duduk di Malaysia ni mewah dengan makan. Macam-macam yang kita makan. Kata Allahyarham Datuk Ustaz Ismail Kamus, makan 3 kali sehari. Itu namanya makan. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kalau 4 kali namanya melantak. Kalau orang Melaka ni makan ke melantak. Kemudian kalau 5 kali menterkedarah. Menterkedarah. Kemudian kalau 6 kali sehari, ada tak bahasa di Melaka ni kalau makan 6 kali sehari? Kalau di Perak tu 6 kali dia panggil berhajika. 3 kali makan, 4 kali melantak, 5 kali menterkedarah, 6 kali berhajika. Saya ingatkan tuan-tuan, tak ada orang makan sampai banyak kali. Rupanya kalau anak kita yang belajar MRSM, makan 6 kali sehari. Selalu kalau saya ceramah dekat MRSM, saya tanya, korang makan berapa kali sehari? 6 kali. Ui, tu bukan makan tu, berhajika tu. Bila yang kata makan 6 kali? Pagi, breakfast, kemudian pukul 10, kudapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Lepas tu sebelum tidur, dia panggil apa? Supper. Supper ke supper? Supper Supper. Supper. Maknanya 6 kali sehari. Jadi tuan-tuan ni, ceritanya bila kita nak berpuasa ni, kan, bila kita nak berpuasa ni, apakah di antara tujuan puasa, apakah di antara hikmah puasa? Ialah supaya nak bagi kita ni rasa lapar. Sebab dah 11 bulan asyik kenyang aja perut kita ni. Jadi perut kita ni bagi dia rasa lapar sebulan. Siapa-siapa yang jual produk, ada kata guru saya lah, siapa jual produk, dia kata tuan-tuan dan perempuan, mai beli produk saya. Siapa makan produk saya ni waktu sahur, insya-Allah sepanjang siang tu dia rasa kenyang aja. Kata guru saya lah, jangan beli produk. Pasal apa? Sebab tak rasa lapar. Hikmah berpuasa ialah supaya kita rasa lapar. Tiba-tiba kita makan produk tu rasa kenyang aja. Itu menghilangkan hikmah puasa. Kenapa pula Allah nak suruh kita bagi lapar? Kenapa Allah ni macam nak orang kata nak bully kita pula, nak buat naya kita pula, nak bagi hamba dia rasa lapar pula. Seolah-olah ni macam Allah ni membebankan hambanya. Sebenarnya tuan-tuan ni, setiap kali perintah Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada dia punya hikmahnya. Setakat ini tak ada lagi kita dengar berita mati kerana puasa. Tak adalah dengan berpuasa itu menyebabkan sampai mati. Tapi setakat lapar saja. Apa hikmahnya lapar? Bila kita lapar, salah satunya kita pun teringatlah kepada saudara-saudara kita yang kelaparan dan kebuluran. Macam hari itu waktu saya pergi misi korban dekat Syria, tempat yang baru ni jadi gempa bumi tuan-tuan, kita tengok dia duduk dalam kemah tu. Kemah tu dalam orang kata apa? Kemah tu Laif, kemah tu Taif, kan? Buruk je kemahnya. Musim pula musim panas terik. Kipas tak ada, aircon lagi dah tak ada. Kemudian saya tengok ada tong dekat sebelah kemah tu. Saya kata ni tong apa ni? Tong air. Kita pun tengok dalam tong tu, wih, air berkeladak ni. Buat apa air ni? Mandi ke? Mandi, masak, minum. Jadi air untuk mandi, masak, minum. Wih, air macam ni nak buat masak, nak buat minum. Kami pandai-pandai lah. Dia kata, lebih buat gitulah maksud dia kan. Lepas tu dia tapis ke apa ke kan. Dia tak guna kowe ke apa ke. Dia guna tapis biasa tu kalau dia nak masak air. Ataupun dia nak masak nasi ke apa kan. Lepas tu tuan-tuan ni, kami pun tanyalah air ni ambil daripada mana. Dia kata ada lori ambil air daripada Sungai Furat. Masa tu pula Sungai Furat dah mengering. Kan tahun lepas kita dengar berita Sungai Furat mengering. Mana tak mengering, 3 tahun kemarau. Masa kami pergi tu 3 tahun dah kemarau. Rupanya orang dekat Syria tuan-tuan ni, di sana dia orang ingat dah nak kiamat dah. Sebab berdasarkan hadis, satu kata Nabi tidak berlakunya kiamat sehingga kalian mendapati Sungai Furat mengering. Itu tanda kiamat. Dah dekat.
Kemudian pula Dajjal akan muncul ketika itu musim kemarau. Sebab salah satu daripada magic ataupun kuasa yang Allah bagi kepada Dajjal, yang Allah izinkan, iaitu boleh menurunkan hujan. Sebab itu masa musim kemarau, semua orang nakkan, orang Melaka cakap apa ni? Orang Melaka kata ayo. Sini sebab water. Water. Orang Melaka sebut water. Ketika orang semua perlukan water, kan, perlukan air. Jadi tiba-tiba muncul Dajjal. Dajjal kata kamu nak water, kan? Oh, memang mestilah nak, dahaga ni. Tu kain pun tak basuh tu, masak pun tak, mandi pun tak. Nak berapa lama tak mandi ni. Jadi Dajjal kata aku boleh bagi water, tapi syaratnya kamu kena beriman kepada aku, kamu kena sembah aku. Jadi Dajjal turun masa musim kemarau. Jadi di sana dah sangka dekat nak kiamat dah. Saya pun kabur lah dengan kawan-kawan dekat Malaysia. Woi, korang macam mana dekat Malaysia? Woi, sini lambat lagi kiamat. Kenapa pula? Kan, kami dekat Syria ni dah kemarau, Sungai Furat dah kering, dekat nak kiamat dah ni. Sini lambat, sini hujan, air melempah. Kan, dengan hujan dengan air melempahnya apa? Kita sangka sini lambat lagi nak kiamat. Padahal kalau sana kiamat, sini pun sekali jalan lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hikmah puasa nak bagi kita rasa lapar. Dan lapar di sini bukanlah sampai membebankan kita, menyebabkan kematian. Dan sebenarnya hikmah daripada kelaparan itulah menyihatkan. Sumu tafsihu, berpuasalah kamu akan sihat. Mana taknya tuan-tuan ni, selama ni kita makan kan macam-macam. Jadi punca penyakit kata Nabi daripada perut. Jadi bila Nabi sebut perut, perut ialah kilang, tempat memproses makanan. Kalau ditanyalah perut kita ni kalau boleh bercakap dengan maknya, perut kita kata pening aku, tiap-tiap hari nak proses makanan pelik-pelik. Pagi-pagi keria antarabangsa. Contohnya kan, lepas tu tengah hari kau kena shake. Lagi apa ni, makanan viral dekat Melaka ni. Pening aku nak proses ni. Perut kita bekerja setiap hari, penat dia, letih dia. Jadi kita bagi dia berehat di siang hari dalam bulan Ramadan. Melainkan terlupa. Tak tahulah kalau ada jemaah ni pengalaman terlupa, ada tak? Semasa bulan Ramadan, yang kata terlupa itu, kata Nabi dalam hadisnya, siapa makan pada siang hari di bulan Ramadan, maka itu rezeki baginya. Maka itu Allah memberinya rezeki, kata Nabi. Tapi terlupa. Pukul apa? Pukul 10 pagi. Hari apa? Hari pertama. Kejadian terlupa ni biasanya hari pertama. Kemudian katalah hari kedua pun terlupa lagi. Boleh jadi. Sebab bawa hari kedua. Kemudian hari ketiga, jam yang sama, pukul 10 pagi, makan 3 pinggan. Boleh jadi lagi. Pasal orang terlupa ni biasanya dia sampai 3 hari maksimum. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, sampai hari ke-30 terlupa. Makan 3 pinggan tiap-tiap hari. Ada tak orang terlupa sampai hari ke-30? Kalau betul-betul lupa, maknanya itu memang rezeki dia lah. Tapi jarang berlaku lah. Kalau sampai dah hari ke-30 terlupa, kita pun tampur ada sekali. Dia kata apa kau tampur apa ni? Tertampur, terlupa. Maknanya tak mungkin lah benda itu berlaku. Tapi kalau betul-betul dia terlupa, itu rezeki baginya, kata Nabi SAW. Cuma kan, yang kita risau ni, ada yang memang saja-saja tak puasa. Yang dibolehkan tak puasa ni Allah sebut, wa in kuntum marda aw ala safarin, siapa yang sakit ataupun musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh berbuka tapi kena ganti pada hari yang lain. Nanti dah lepas habis Ramadan, dia carilah mana-mana hari yang dia rasa sesuai, kemudian dia kena ganti. Pasal apa dia kena ganti? Sebab bulan Ramadan ini diwajibkan kita puasa, dan puasa itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Dan rugilah kalau kita tak berpuasa, sebab dia punya ganjaran pahala dia punya faedah dari seluruh kesihatan dia sangat-sangatlah hebat, sangatlah banyak. Jadi kita kena ganti juga puasa pada hari yang lain jika sakit dan musafir. Cerita pasal sakit ni tuan-tuan ni, pengalaman saya waktu bertugas di Jabatan Agama dulu lah.
Saya kerja jabatan agama, mula-mula bahagian penguatkuasaan, atau biasa orang kampung panggil pencegah maksiat. Saya pun kalau orang tanya, saya malu nak mengaku pencegah maksiat. Pasal orang tengok atas bawah betul ustaz ni pencegah maksiat, etor je kan. Pasal orang selalu beranggapan pencegah maksiat ni tangkap orang kan. Pasal apa orang tengok atas bawah dia pun macam, bukan macam menangkap orang, macam dia yang tangkap, macam ketok je betul ke pun. Jadi tuan-tuan ni, sebab itu saya jadi pencegah maksiat 3 tahun lagi. Lepas itu tukar bahagian lain. Sebenarnya saya suka, saya seronok bahagian ni. Bila bos saya kata kena tukar ustaz bahagian lain, bahagian nikah kahwin. Hari tu ustaz ngacau orang, sekarang ni nikah orang pula. Bagi bagi orang nikah pula. Dulu ngacau, ngocak, orang Perak ada ngocak orang tengah seronok. Ini kali kita bagi pula orang nikah. Saya pun tanya bos saya, kenapa tukar ustaz? Saya suka bahagian ni, macam-macam dapat tengok kan, pengalaman. Tengok pondan macam-macam tuan-tuan ni kan, tengok orang tak puasa lah apalah. Lepas tu bos saya kata apa? Berdasarkan rekod prestasi. Kan kita kerja ada key performance indicator kan. Iaitu berdasarkan rekod prestasi, ustaz banyak terlepas daripada menangkap. Kita yang kerja penguatkuasa ni, kita punya rekod kita tu mesti banyak nangkap. Kan, barulah orang kata statistik tu kan. Ini banyak terlepas daripada menangkap. Saya kata bos, buktikan apa dia yang kata saya ni banyak terlepas daripada menangkap. Dia pun tunjuk, dia kata ni ada 2 kes. Satu tangkap pondan lepas, yang kedua tangkap orang tak puasa, terlepas juga. Rupanya tuan-tuan ni, kami masa jadi pencegah maksiat tu, bila kita buat satu-satu serbuan contoh macam kita tangkap pondan ni, rupanya dia lembut tu masa dia tengah buat kerja dia tu lah ya, lembut je, abang servis bang, dia tanya kita servis bang. Kita tak tanya servis apa tau. Kalau kita tanya, maknanya kita nampak sangat dah tak tahu. Jadi kita pun buat apa servis. Jadi kita buat tahu je servis apa tu tuan. Tuan faham je lah ya, kita pun tanya servis, berapa servis? Dia kata bang, sempena dengan Isra' Mi'raj ni kita ada diskaun. Dia ada sempena Merdeka dia bagi diskaun, sempena Maulidur Rasul ada diskaun, sempena Isra' Mi'raj ni biasa 100, kita bagi 50% less, RM50. Kita kata tak nak aku, mahal tak nak. Okey bang, abang kita bagi kurang RM45. RM45 baik aku beli barang makan lagi kenyang. Dia pujuk kita lagi kan. Sampai dalam 40, kita kata tak nak kan. Dia akan offer kita pula, okey bang, abang nak apa. Jadi tuan-tuan, cara dia, kalau siapa-siapa nak mencuba lah, maknanya sampai dia tanya kita berapa nak. Kita buat jual mahal, kita tak apa bla kan. Okey apa nak berapa, kita pun letaklah harga kan. Kita kata RM5. Bila kita kata RM5, masa tu keluar suara jantan tu, abang kalau RM5 tak payah, buat sendiri. Kita buat sendiri. Saya pun tak faham sangat buat sendiri tu apa maksud dia, tapi itulah dia, buat sendiri. Masa tu kita keluar kad pencegah maksiat. Sekarang ni tuan-tuan ni, nak tangkap orang buat maksiat ni, kita kena ada kad kuasa dia bagi. Kalau saja kita keluarkan kad, dia orang ni pun dah cerdik lah, dia tahu undang-undang, dia tengok kad kita dulu, dia baca dulu kan, pengawal keselamatan, jangan menipu katanya. Maknanya kena betul-betul. Kalau kita saja-saja pencegah maksiat, dia baca kad kita dulu. Memang dia ada tulis penguatkuasa lah, penguatkuasa agama, dia baca kan. Betul kan, kita pencegah maksiat, jangan bergerak, lagi kuat dia bergerak. Rupanya tuan-tuan, dia kena guna reverse psychology. Bila kita nak tangkap, kita kata jangan bergerak, kita kata lari kan. Bila kita kata lari, dia tak lari, dia confused, dia freeze kan. Kita kata kenapa tak lari? Sebab selalu kata jangan lari, jangan bergerak, dia kata lari pula, dia confused, nak lari tak lari. Dia guna reverse psychology dia bagi. Cuma jangan guna reverse psychology ni kepada suami. Isteri-isteri, kalau suami jangan guna reverse psychology. Contohnya apa dia? Kalau suami nak kahwin,
Kan kita kata oh kena guna reverse psychology. Bang, kalau abang nak kahwin kan, abang kahwin lah bang, kahwin lah. Rupanya kalau kita suruh dia kahwin, lagi-lagi dia kahwin. Jadi orang lelaki tak boleh guna reverse psychology. Jadi tuan-tuan ni, itu tangkap pondan, lepas dia lari mengalahkan jantan. Dia campak dia punya handbag dengan kasut tinggi dia lari. Kita nak kejar tak dapat. Terjun dalam taman tasik kat Teping tu. Kita kata kalau dah terjun ni, kita tunggu je lah, buat apa kita nak terjun sekali kan. Kalau lama sangat sampai pondan ni, mungkin 2 minit, 3 minit. Rupanya dah 15 minit tak timbul-timbul. Dah mati, besok berjumpa timbul. Kan? Dia terjun pacak dalam tu. Lepas itu tuan-tuan ni tangkap orang tak puasa. Saya nak bocorkan rahsia. Saya tak tahulah di Melaka ni punya enactment macam mana, tapi rasanya lebih kurang. Kalau di Perak tu Seksyen 24 kurungan A dan B, iaitu kepada orang yang makan dan juga orang yang menjual. Apa dia? Kalau orang yang makan di premis ketika siang hari di bulan Ramadan, dia makan di kedai. Jadi nak tahu tanda kedai tu ada orang makan, biasanya pintu buka terangkat sikit ataupun buka sebelah. Pintu ni buka sebelah ni ada orang makan dalam ni. Tu di antara dia punya tanda-tanda dia lah. Jadi tuan-tuan, orang yang makan di kedai ketika siang hari di bulan Ramadan, itu namanya, tajuk dia tidak menghormati Ramadan. Ya, Seksyen 24 kurungan A kalau di Perak tu lah. Tidak menghormati Ramadan maknanya dia makan di premis. Salah. Dia punya kesalahan dia boleh didenda RM1,000 kalau tak silap saya lah. RM1,000, RM2,000 macam tu je. Tapi kalau beli bungkus, sebenarnya boleh beli bungkus. Jadi saya dah bocorkan rahsia dekat tuan-tuan. Kalau nak beli bungkus, jangan makan di kedai. Makan di kedai itu salah. Beli bungkus plastik hitam pula, ya. Jadi yang itu tak salah. Pasal apa kita kata tak salah? Apalah pejabat agama ni, orang beli bungkus beratur, tak tangkap pun pejabat agama ni, tak buat kerja dah apa dah. Orang akan marah pejabat agama kan. Kenapa kita tak tangkap orang yang beli bungkus? Sebab boleh jadi orang yang beli bungkus itu untuk anak kecil dia yang tak puasa. Boleh jadi dia beli itu untuk isterinya yang uzur. Boleh jadi dia belikan untuk ibu bapanya yang sakit. Dan boleh jadi dia belikan untuk dirinya sendiri. Kan? Tapi kita tak boleh tangkap dia pasal sangkaan-sangkaan itulah. Nahnu nahkum bil zawahir. Kita hanya boleh menghukum yang zahir saja. Secara zahir ni kita nampak bukan dia makan di situlah. Kemudian kepada peniaga yang membenarkan orang makan di premis dia, dia dikira salah. Tapi kalau orang beli bungkus bawa balik, dia pun tak salah juga. Cuma itu dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan, biasanya dia akan benarkan peniaga ni buka pukul berapa, pukul 3, macam pukul 4 gitu kan, atau pukul 2 lah paling awal pun. Tapi kalau daripada pukul 10 pagi dah buka, itu tanda-tanda lah, simptom-simptom. Jadi kadang-kadang tuan-tuan ni yang paling banyak tak puasa ni, berdasarkan pengalaman saya lah, orang tutur. Itu yang menyedihkan. Jadi mungkin pakcik-pakcik, atuk-atuk yang dengar ni kata, padan ustaz, orang tutur tak larat puasa. Bukan masa itu tau. Yang banyak ditangkap tak puasa ni orang tutur, tahu pasal apa? Masa kami serbu kedai tu, yang muda-muda dah lompat tingkap dah lari lompat pagar dah, tinggal yang tua tak larat. 3 orang je pun, yang lain tu orang muda 10 orang lari dah. Lepas tu bila dia lari, dia tak puasa, langgar kita pun tak adalah beria sangat nak mengejar, lantak kamu lah, rezeki kamu lah selamat. Tapi yang pakcik-pakcik ni dah ketor dah, sakit pinggang, sakit lutut kan, seren je lah, pakcik tak larat kan, tangkap lah pakcik. Kita pun tanya, pakcik kenapa pakcik tak puasa pakcik? Pakcik ni kata saya sakit. Jawapan dia boleh diterima, sebab dalam Al-Quran Allah sendiri sebut wa in kuntum marda, jika sakit boleh tak puasa, boleh berbuka. Kemudian pakcik ni keluarkan bukti yang dia sakit, dia pun seluk poket dia kan, letak atas meja ubat. Ni ubat sakit kecil manis, sakit jantung, gaut, darah tinggi. Serokan ubatnya, sekali makan pun macam makan nasi. Tapi yang dia datang ke kedai tu, dia makan roti canai. Tapi atuk ni, pakcik ni yang kena tangkap ni, atuk yang soleh, atuk misali. Sebab dia datang makan di kedai tu bawa cucu dia. Jadi tu dipanggil atuk misali.
kan, dia tak puasa berjemaah dengan cucu dia. Lepas tu kita kata, pakcik, kenapalah pakcik ni dah lah tak puasa makan pula di kedai? Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Saya ni nak, dia panggil kami nak lah. Jadi kami nak cakap tinggi suara tu rasa tak gamak. Masa dia panggil, nak, pakcik ni daripada zaman muda dah minum di kedai. Jadi pakcik istiqamah minum di kedai. Istiqamah minum. Walaupun tak puasa, apa tak puasa pun pakcik datang kedai istiqamah. Pakcik minum di kedai. Apa yang bestnya sangat minum di kedai ni pakcik? Kalau ia pun nyobok dah sikit, janganlah tunjuk pada orang kalau tak puasa pun makanlah di rumah, kan? Pakcik datang ke kedai ni bukan apa nak makan ubat. Iyalah nak makan ubat di rumah lah. Tapi pakcik makan ubat dengan teh tarik. Dengan teh tarik, maknanya ada orang dah ketagihan. Teh tarik, satu ketagihan minum di kedai, satu lagi ketagihan dengan teh tarik. Kita kata, pakcik, makcik pun boleh bancuh teh tarik ni. Dia kata, makcik kamu kalau bancuh teh tarik tak ada duit. Jadi kepada para isteri saya nak beritahu, lelaki ni antara dia punya minat tu ialah teh tarik yang ada buih. Orang lelaki suka buih tau, daripada kecil lagi orang lelaki suka main buih. Dah sampai dah besar, minum teh tarik pun dia nak ada buih. Jadi makcik-makcik lepas ni kena praktis macam mana nak bagi teh tarik ada buih. Makcik-makcik kena pandai tarik, latih. Ada seorang makcik tu dia kata, Ustaz, saya dah try tarik tak ada buih lah Ustaz, buih sikit je. Pakcik suka buih banyak. Jadi makcik bubuh sabun sikit supaya boleh banyak sikit buih dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jam pun dah 9.05 tapi ini pakai jam yang pusingan Kaabah tu. Kita pun jadi lain macam jam ni. Baik, jadi bukan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa kecederaan 5 minit lagi boleh? 5 ke 10 minit lagi lah, sehingga 9 suku lah kita tutup. Baik, bila kita sebut tentang Ramadan ni, kita dah jadi teruja nak berjumpa dengan Ramadan. Satunya tadi disebut kita nak cuci segala dosa-dosa kita yang banyak. Kemudian kita nak merebut fadilat yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang kata Nabi, bila datang sahaja bulan Ramadan, pintu syurga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup, wa sufidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Ini poin yang kita rasa paling best bila masuk bulan Ramadan ni, sebab syaitan kena rantai, syaitan kena belenggu. Ada orang kata, Ustaz, saya memang dah lama geram dengan syaitan ni. Bila masuk bulan Ramadan, syaitan kena ikat badan muka syaitan. Selama hari ni saya menyaitan ni kerana syaitan. Kalau tidak, saya tak ada teruk sangat, tak ada jahat sangat. Tapi bila masuk bulan Ramadan ni, syaitan kena ikat, saya memang seronok, InsyaAllah saya jadi baik. Tapi sebenarnya bila masuk bulan Ramadan, kita akan jumpa dengan orang-orang yang menyaitan, walaupun syaitan dah kena ikat dan kena belenggu. Kenapa? Sebab kata ulama, walaupun tak ada syaitan, sebenarnya manusia tetap boleh menjadi nakal, menjadi jahat, kerana dalam diri kita ada nafsu. Selama ini tugas syaitan ialah menggoda, menghasut, membisikkan. Dialah yang tukang tambah perisa. Tetapi nafsu yang ada dalam diri kita ni sebenarnya dah memang cenderung nak buat benda-benda yang tak elok. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dah cenderung nak mengajak buat benda yang tak elok. Syaitan tambah, syaitan bisik, syaitan goda, maka akhirnya kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bulan Ramadan, kata Nabi, syaitan dibelenggu, diikat. Kata ulama ada dua maksud. Yang pertama, kiasan sahaja, bukan betul-betul diikat. Yang kedua, syaitan betul-betul diikat, tetapi nafsu menjadi lemah kerana dia punya geng dia kena ikat. Ada satu lagi maksud. Kata ulama, maksud yang ketiga ialah bukan semua syaitan dibelenggu, hanya syaitan yang pangkat rendah saja. Ada pun dia punya brigade general, dia punya presiden syaitan, CEO syaitan, pengerusi syaitan, dia punya AJK syaitan. Itu sahaja yang yang kena belenggu ni, yang private ke ataupun yang awam? Yang mana satu? Yang biasa-biasa, yang
yang awam. Ada pun yang dia punya yang besar-besarnya, lepas lagi. Dia ada, maksudnya ada 3 pendapat yang kata syaitan itu dibelenggu. Satu, betul-betul kena ikat. Yang kedua, hanya kiasan, dia menjadi lemah. Yang ketiga, hanya syaitan pangkat bawah saja yang kena. Syaitan yang pangkat besar-besar tak kena. Kan? Jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Ramadan, bila masuk saja bulan Ramadan, kata Nabi, pintu syurga dibuka seluruhnya. Maksudnya kata Nabi, ini peluang untuk kita beramal dan mengumpul pahala yang banyak supaya kita boleh masuk syurga. Dan ini juga peluang untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Disebabkan keampunan Allah yang banyak di dalam bulan Ramadan, maka kita tidak lagi dicampakkan ke dalam neraka. Dan inilah peluang dan masanya, kerana syaitan telah dibelenggu, supaya kita dapat melakukan amal yang soleh dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab syaitan dah tak ada, yang selama hari ini menggoda dan menghasut kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada tahun ini, kalau kita ingat-ingatlah Ramadan kita, Ramadan yang terakhir, maka kita akan buat yang terbaik. Kata ulama, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat seperti beramallah untuk dunia, seperti bekerjalah untuk dunia, bersungguh-sungguh, ulun, seperti mana kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhirat seperti mana kamu akan mati pada esok hari. Jangan pula lepas dengar ceramah malam ini, Ustaz, saya malas dah dengan dunia-dunia ni Ustaz. Saya nak jual lah rumah saya Ustaz. Yang rumah saya 3 berapa juta saya nak jual lah. Saya nak tidur bawah jabatan je. Kereta saya pun saya nak jual semua Ustaz. Isteri pun saya nak ceraikan. Lepas ini saya baju pun saya tak nak pakai. Saya nak telanjang je. Ini semua dunia Ustaz. Saya nak kejar akhirat je sekarang ni. Dia datang masjid pun jalan kaki, rumah pun tak ada, tidur bawah jabatan. Saya nak jadi orang zuhud katanya. Sebenarnya itu salah tafsir terhadap zuhud. Kata Nabi, az-zahid fid dunya laysat bi tahrimil halal. Orang yang zuhud di dunia ialah orang yang tidak mengharamkan benda yang halal. Jika tuan-tuan yang duduk di Melaka ni ada kemampuan, duit yang dapat tu daripada sumber yang halal, dibelanjakan kepada jalan yang halal, nak buat rumah 8 tingkat, atau rumah ada pakai helikopter, ada swimming pool, ada supermarket, lantaklah duit tu daripada sumber yang halal, dibelanjakan pula kepada jalan yang halal. Itu tidak menjadi masalah. Maknanya orang kaya pun boleh jadi zuhud. Bukan orang yang pakai compan camping, boyak rabak, tidur bawah jambatan, itu orang yang zuhud. Maknanya orang yang zuhud, selama mana duit yang didapat daripada sumber yang halal, dibelanjakan kepada jalan yang halal. Dan kata Nabi, tidak berganjak kaki anak Adam di hari akhirat nanti, melainkan dia akan ditanya 2 perkara. Yang pertama tentang hartanya, daripada mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Yang kedua tentang umurnya, ke mana dihabiskan sisa-sisa umurnya. Kita hidup dekat dunia ni pun bukan lama, 60-70 tahun. Kata seorang Nabi berdoa, ya Allah, saya nak jadi Nabi kepada umat akhir zaman. Lalu Allah kata, minta maaf, tak dapat, sebab dah ada dah Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Kalau begitu, jadikan saya umat kepada Nabi akhir zaman. Nabi ni, dia dah memang Nabi, dah memang Rasul, tapi dia nak jadi umat kepada Nabi akhir zaman. Maknanya sama level dengan kita. Kemudian bila ditanya, kenapa yang kamu nak sangat jadi umat Nabi Muhammad tu, nak sangat jadi umat Nabi akhir zaman? Kemudian dia kata, banyak benar kelebihan umat akhir zaman. Saya cemburu. Disenaraikan ada 10 sebab kenapa dia cemburu dengan umat Nabi akhir zaman, dan dia sanggup nak jadi umat kepada Nabi akhir zaman walaupun dia seorang Nabi. Apa dia? Saya sebut 2 je. Yang pertama, dia kata umur umat Nabi Muhammad pendek, tetapi amalnya, pahalanya banyak, 60-70 tahun. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak banding dengan umur umat Nabi-Nabi yang terdahulu, jauh benar beza ni. Kita pernah dengar ceramah, ada seorang Nabi, ada umat Nabi yang terdahulu ataupun seorang Nabi, umur 80 tahun baru masuk Jawi. Pasal apa? Sebab umur 80 tahun tu baru kanak-kanak. Kita hari ni kalau umur 80 tahun belum masuk Jawi lagi tuan-tuan, pensan doktor.
Kan, pergi klinik kata, oh saya cuti sekolah ni nak masuk Jawi. Pakcik tak masuk Jawi lagi? Belum katanya. Doktor pun kata ni nak pakai mesin apa ni? Kena guna mesin rumput ni. Kan, maksudnya tuan-tuan ni, nak dibanding dengan umur umat Nabi terdahulu jauh benar bezanya. Umur umat Nabi Muhammad pendek, 60-70. Dah lah umur pendek, orang pun pendek. Yang saya teringat ada ceramah khusus umrah. Kan, kata Mutawif, nanti kita lepas habis tawaf ni saya bagi peluang kita nak cium Hajarul Aswad. Kan, ada masa ada nampak lapang-lapang sikit, tak ada crowded, tak ada zahmah tu, siapa nak cium Hajarul Aswad pergilah, sunnah Nabi cium. Kata Sayyidina Omar, kalau bukan kerana Nabi cium, aku pun tak ingin nak cium kamu batu je pun, batu hitam aja, tapi pasal Nabi cium aku pun nak cium. Tapi ada seorang pakcik kata, Ustaz, saya nak cium dulu Ustaz sebelum tawaf. Sebenarnya pakcik ni pun bukan cakap saja. Sebab apa? Sebab dia dengar ceramah yang kata cium Hajarul Aswad sebelum tawaf itu dilakukan oleh Nabi. Selepas cium kucup Hajarul Aswad baru Nabi tawaf. Jadi pakcik ni kata, saya nak ikut sunnah, saya nak cium dulu. Ustaz kata bukan tak boleh, crowded, orang ramai, sesak, jam ni, bukan Melaka je jam, dekat Mekah pun jam. Kan? Lepas tu Ustaz kata apa dia? Pakcik, cabarannya lain macam pakcik. Sebelum cium Hajarul Aswad, kena cium ketiak Arab dengan cium ketiak Afrika. Bukan nak cium, tercium. Tuan-tuan pun ada pengalaman kan, kita nak pergi masuk dekat penjuru Hajarul Aswad tu, kan, mentara kita nak sampai tu, mak tercium ketiak Arab, rasa lemak-lemak manis. Kan, nak pergi sonde-sonde ni, mak tercium ketiak Afrika pula, rasa lemak masin pula. Kan, itu rezeki namanya. Jadi tuan-tuan nak ceritanya, kita ni pendek-pendek, ketok-ketok, kata Ustaz tu, kena sedar diri. Kita nak jumpa ni orang Arab, badan besar. Jadi umat Nabi Muhammad ni umur pendek. Dan umur pendek, orang pun pendek-pendek. Nabi Adam AS tingginya 60 hasta, 60 ke 90, setinggi bangunan 4 tingkat. Tapi kata Nabi, nanti kita masuk syurga, semua yang dimasukkan ke dalam syurga, lelaki umur 30-an, perempuan umur 17 tahun. Tingginya besar Nabi Adam AS. Tinggi, lebarnya 3 kaki ke apa tu. Maksudnya besar lah. Macam Nabi Adam AS, seperti bapak-bapak kamu, seperti bapak kamu Nabi Adam AS, kata Nabi. Dah lah tinggi, besar pula tu, umur 30-an. Kata apa ni, seorang pakar motivasi, orang lelaki umur 30-an mengancam, umur 40-an lain macam, umur 50 macam-macam, umur 60 dah tak cam. Kan, orang perempuan pula umur 17 tahun sweet 70 manis, umur 37 masa manis, umur 57 kencing manis. Kan, tapi 17 tahun umur perempuan jadi dalam syurga nanti, lelaki umur 30 tahun. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini jam pun dah menunjukkan 9 suku. Tanda-tanda kena berhenti tu memang dah kelihatan. Kan? Jadi saya pun tak nak macam dulu saya pernah bagi cadangan. Saya kata pukul 9 bagi isyarat, takut saya terlajak. Jadi jemaah pun buat macam tu. Biasa kalau suruh berhenti kan, dia payung Ustaz. Rupanya dia buat betul-betul. Dia kira betul-betul lurus lah dia buat. Ustaz, saya pun bila nampak tu saya faham dah. Pukul 9 saya buat dia, buat bodoh, buat nohin aja. Saya ceramah lagi kan. Dia tengok saya tak berhenti-henti, tahu dia buat isyarat macam mana. Ustaz, pancung. Saya tengok dia buat kopi tu, saya pun terus berhentilah. Saya takut dia buat isyarat lain pula. Kan, maknanya dia suruh berhenti lah tu. Saya pun tak nak lah dia jemaah yang buat macam tu. Berhenti pula nanti. Baik, sekalian itu saja. Minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semua direzekikan Allah sampai ke dalam bulan Ramadan. Lagi berapa hari? Lagi 18 hari je. Tak boleh jamin, tapi mudah-mudahan kita dapat sampai. Ada kata ditakdirkan mati sekalipun, mati kita husnul khatimah, mati yang baik. Tak kira bulan apa. Kata ulama, mati orang soleh itu, mati orang baik itu tak kira bulan apa, tetap juga husnul khatimah. Tapi kalau dah memang jahat,
mati bulan Ramadan pun tetap su'ul khatimah. Cuma kita nak dapat bonus mati di dalam bulan Ramadan, ya. Dan kita tengok kawan-kawan kita dah ramai yang meninggalkan kita masa musim Covid PKP hari itu, ya, beratus orang. Dan kita pun akan menyusul juga, ya. Cuma kita harap supaya biarlah kematian kita itu husnul khatimah, mati dalam kesudahan yang baik, insya-Allah. Terima kasih banyak, jumpa lagi. Ya, besok saya ada lagi program di Melaka ni sehingga malam. Kemudian barulah saya balik ke Perak. Jadi terima kasih banyak kerana orang Melaka ni kira kerap jugalah yang jemput saya ke Melaka, sampai kat isteri pun dah curiga. Tapi dalam curiga tu dia izinkan, dia izinkan, bukan izinkan kahwin, dia izinkan pergi ceramah ke Melaka. Sebab hari itu saya pernah offer kepada jemaah, siapa yang nak kahwin dengan orang Palestin, kan, dekat Melaka ni lah saya offer. Kami ada senarai ibu-ibu tunggal orang Palestin. Jadi kata ada seorang haji ni, dia kata, "Ustaz, berapa kos dia?" Saya pun kata dalam 50k. Uish, kenapa mahal sangat? Biasalah haji, nak bawa pembantu rumah pun Indonesia, berapa permulaan dia? 20k lebih haji. Ini kan Arab haji, mata cekelat, mata biru, mata hijau haji, nak buat isteri, mahal lah sikit, 50k. Okey, jadi kan. Lepas tu dia tanya, "Ustaz, average berapa umur dia, Ustaz?" Kan, saya kata lingkungan dalam 60-70 tahun. Okey Ustaz, cancer. Kenapa pula tak jadi haji? Dia kata, "Saya nak cari yang boleh jaga saya. Lepas balik pula saya jaga dia." Tapi sebenarnya haji tu kata, "Saya sedolia gila, saya pun dah 30, takut kahwin nanti tengok dia tak boleh makan." Itu ayat ni. Itu orang Melaka. Orang Melaka ayat ni memang macam tu. Baik, jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Macam tak nak berhenti pula, ya. Sekali lagi minta maaf. Jumpa lagi. Nyongeng juga, mengaji jangan lupa. Nyongeng juga, solat jangan tinggal. Nyongeng juga, mau kita puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.